Alhamdulillah Auda, nanti kita akan mengikuti bersama motivasi kewangan ini iaitu penipuan secara maya. Apatah lagi Mahir Raya dengan keadaan ketika ini zaman teknologi bermacam telah pun diperkembangkan khusus dari segi teknologi yang tidak dapat disangkalkan ketika ini ya. Jadi ini secara langsung ia dapat mengubah gadget yang digunakan yang semakin kompleks, meluas dan juga sebagainya. Apapun dengan meningkatnya dari segi teknologi, pasti akan ada kira macam kesan ataupun akibatnya lah. Betul Tan. Dan kalau kita bercakap mengenai dengan kita ni penipuan dalam talian ni, pastinya ianya bukannya sesuatu yang kita ni perlu diambil ringan, tapi kita ni cuba untuk ambil ia sebagai sesuatu perkara yang serius kerana ianya boleh menyebabkan kerugian ya akibat daripada jenayah yang telah pun dilakukan melalui penipuan dalam talian ini. Dan pada masa yang sama juga ianya sering berlaku menerusi panggilan telefon, menerusi teks pesanan ringkas. Yalah, kadang-kadang kalau kita masuk saja pautan link yang telah pun disediakan dan ada banyak tawaran-tawaran, kononnya lah ada hadiah dan sebagainya. Jadi itulah antara kita ni perilaku daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita ingin mengetahui nanti bersama dengan narasumber kita yang lebih lagi pakar kita ni untuk mengongsikan apakah caranya untuk kita ni mengenal pasti penipuan dalam talian ni yang sememangnya kalau kita melihat ianya memang ada peningkatan terhadap jenayah tersebut ya. Jadi kita ingin dapatkan sebentar lagi nanti insya-Allah. Betul sekali ya Mahir Raya, dan juga apatah lagi dengan meningkatnya iaitu penggunaan perbelanjaannya dalam talian terutama sekali melalui platform media sosial juga ini meningkatkan lagi teknik penipuan. Jadi bergantung kepada kita ya, untuk kita ni ini mudah tertipu ataupun sebagainya. Jadi perlunya kita ni menjadi pengguna ataupun pembeli yang bijak ya untuk menentukan sama ada ianya adalah sahih ataupun penipuan ya. Baik, kita akan mengikuti bersama ni nanti wawancara bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Puan Afizah Osili, iaitu pakar kewangan. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Pada pagi ini sehat ya? Oh, sehat. Jadi satu topik yang cukup menarik untuk kita kongsikan, bukan menarik apa, tapi sebenarnya sesuatu perkara yang kita ni cuba untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Maklum sajalah kan, penipuan secara maya ini sekarang ini semakin berleluasa, memang tidak dapat dinafikan. Jadi mungkin untuk pertamanya kali, barangkali mungkin Puan boleh menerangkan lebih lanjut mengenai topik kita pada pagi ini, iaitu penipuan secara maya. Silakan Puan. Silakan. Okey. So macam yang tadi menyebutkan mengenai penipuan ini kan. So saya ambil 5 contoh penipuan secara maya yang memang berluasa di Brunei. Okay. And then akan saya terangkan dengan lebih lanjut lah. Salah satunya adalah satu, penipuan pelaburan. Kedua, penipuan secara menyamar. Okay. Ini yang baru. Kan? Baru-baru ini. Okay. Ketiga, penipuan secara pautan. Keempat, penipuan kebajikan. Dan yang last, penipuan membeli belah secara maya. Ini also yang paling bahaya sekarang inilah juga. Jadi itu antara 5 ya penipuan secara maya yang telah pun disebutkannya, penipuan pelaburan, penipuan secara penyamaran, penipuan secara pautan, penipuan kebajikan dan juga penipuan beli belah secara maya ya. Jadi ini seterusnya ni mungkin boleh dikongsikan juga ni sebagai permulaan. Mungkin boleh Puan sendiri kongsikan kepada penonton kita dengan lebih lanjut mengenai dengan penipuan pelaburan yang telah pun disebutkan tadi. Okey, penipuan pelaburan ini biasanya macam mana kita ni kena melihat ia adalah ia mempromosikan peluang pelaburan palsu di platform sosial media. So dari sana kita ni dapat lihat apa yang paling dorang banyak sebut menjanjikan pulangan yang tinggi. Betul. Okay, and then dorang sudah tu dorang beritahu risikonya sedikit ataupun ada risiko ninya. So kalau ada dua perkataan ni yang diorang janjikan, memangnya orang red flag sudah. So kita ni mesti berwaspada sama salah satu langkahnya untuk mencek sama ada pelaburan ini sahih ke indah, kita ni
sahkan kelayakan dan latar belakang orang yang di belakang orang media sosial ni, pasal memang ada namanya apa kan, so kita sahkan dengan pihak authority di mana kita ni boleh mencek kalau di Brunei adalah BDCB, iaitu Brunei Darussalam Central Bank, untuk memverify sama ada orang ni memang nyorang ada list namanya yang disahkan untuk memberi sebarang advice mengenai kewangan. So dari sana kita dapat mencek. Okay. Yang kedua, kita ni mesti lakukan penyelidikan sendiri secara menyeluruhnya. Pasal berhati-hati di social media ni banyak guru online. Guru financial online. Okay. Dan diorang menjual produk pelaburan yang indah berdaftar. Biasanya kalau pelaburan ni ia sahkan, ia mesti mempunyai dokumentasi dengan autoriti yang berada di Brunei ni juga. Ya, jadi itu adalah merupakan perkongsian berkenaan dengan penipuan pelaburan ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin dapat dikongsikan berkenaan dengan penipuan pelaburan ini pun. Yang selanjutnya, ya, mungkin maksudnya tadi itu adalah mengenai dengan penipuan secara pautan mungkin. Secara pautan. Secara pautan. Okey. So kalau penipuan secara pautan pula, okey, ia menipu, memperdayakan ketani. Okey, ini dari nyorang link. So ia mengantar message ataupun ia mengantar email arah ketani. Ataupun dari WhatsApp saja kadang-kadang macam link kita manangan ni, klik arah link ni, sudah ketani klik, ketani masukkan ketani punya informasi, dari sana diorang mendapatkan ketani punya personal details lah. Okay. So selepas itu saya ada sediakan contoh juga, sebab ia berlaku kepada saya sendiri. Diorang hantar lah dia punya message tu. So message-nya tu macamnya congratulations-nya, tahniahnya mendapat kita bertuah hanya mendapat kali dibaginya link. Link itu dapat kita lihat yang ia memang nyorang ada short URL ini memang salah satu tanda-tandanya yang ianya bukan sahih. Ia punya website itu. Dan yang kedua, ia punya contoh lagi adalah arah email. Biasanya kalau kita kadang-kadang kan ia terlepas daripada ketani punya scam scam folder, okay, arah email ketani. So sana diorang pun beritahunya kita memenangi hadiah yang bisai lah. Okay. Selepas satu macam diorang bagi link sana. Kalau kita mau macam melihat aninya, tekan di sininya. So semasa ketani tekan sana pun kadang-kadang ia boleh breach ketani punya security. So pasal biasanya kan kalau laptop ketani ada personal detail sana. So hacker-hacker ni kalau dengan ketani menekan saja pautan ini, diorang akan dapat informasi ketani sudah. Jadi itulah antara contoh link scammers yang telah kita disaksikan bersama menerusi Kecil TV Auda. Jadi perlu kita berhati-hatilah kalau menggunakan ataupun menekan pautan yang dihantarkan. Betul sekali. Kalau saya sendiri, saya memang pernah mengalami apabila dihantar teks sedemikian dengan mempunyai pautan link URL yang agak pendek ini. Jadi ini adalah salah satu daripada contoh yang dapat kita kongsikan melalui paparan Kecil TV ini, di mana ini adalah tanda-tandanya kita ni. Kalau kita tanda memang sudah lah tu. Especially yang kalau arah message tu, kalau kita ni boleh lihat sini kan, ia punya note tu banyak orangnya. Bukan seorang. So itu salah satu macam kenapa ada banyak, sama ia punya nombor telefon atau kod-nya dari luar. Kita ni boleh cari kod ni macam campur yang ni 901 berapa di mana tempatnya, ataupun kalau kita ni punya is campur 673 kan. Kalau tu campur 601 tu macam Malaysia apa. So dari sana kita ni boleh cek sendiri daripada laman maya untuk mencek dari mana country ni. So kita ni akan terjebak daripada menekan pautan tersebut.
Alhamdulillah ya. Penting juga ni untuk kita ni mengetahui bersama ni mengenai dengan kod-kod yang nombor-nombor tersebut ya, untuk kita ni lebih lagi berwaspada dan juga berhati-hati sebetulnya. Betul sekali. Jadi saya sebenarnya tadi ada satu lagi yang mengambil perhatian kita ni Jo ya, berkenaan dengan penipuan kebajikan. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni Puan berkenaan dengan penipuan kebajikan ni. Okey, yang ini memang ada yang berlaku juga. Okey, ia meminta derma untuk badan-badan amal, katanya kami ni NGO apa, tapi sebenarnya ia tidak berregister. Diorang meminta nya kesiannya mungkin diorang akan menyertakan video yang menyedihkan, menyayatkan. Kalau anunya hantar kepada akaun ani, duit untuk mendermakan kami akan menyalurkan kepada orang ani. Dan kadang-kadang lepasan itu diorang video yang diambil ini mungkin berada di laman-laman media sosial yang diorang ambil saja, diorang hantar. So dari sana macam ketani pasal ketani kan orang selalunya bersimpati dengan situasi orang lain. So diorang macam ketani pun tertipu. Sudah membagian atau so salah satunya adalah jangan terburu-buru menderma. Okey, semak latar belakang pertubuhan nani, sama kalau ada panggilan telefon kah, email kah, atau pendekatan di media sosial diorang sendiri mereach out ke arah ketania, meminta derma sama macam boleh kita bagi awalan ni, kesian ni. Biasanya pertubuhan ni Indah akan mendesak ketani untuk menderma. Sebab macam kira kalau diorang mendesak macam mesti awalan ni jua, kalau Indah ya ni macam ni. So macam atunya orang sudah mencurigakan berhabis. Jadi ketani berwaspadalah. Kalau ketani dah pernah dengar apa tu, baiknya kalau ketani kan menderma kepada channel yang memang sahih lah. Betul. Jadi itulah sebenarnya ada juga antaranya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama sekali sekiranya ada contoh ada insiden perkara yang tidak diingini berlaku, contoh saja kebakaran dan sebagainya. Itulah kadang-kadang ada juga antara pihak yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan gambar lokasi tersebut kadang-kadang kan untuk meminta derma, konon-kononnya untuk mangsa kebakaran tersebut kan. Ini sering terjadi di dalam talian, terutama sekali melalui penghantaran teks pesanan ringkas dan juga melalui WhatsApp dan sebagainya ya. Jadi ada lagi mengenai dengan apa tu Intan? Ya, kita ni telefon mengetahui bersama ni mengenai dengan penipuan pelaburan, penipuan secara pautan, penipuan kebajikan. Dan kita ingin mengetahui bersama ni mengenai dengan penipuan secara Myanmar ni. Maksudnya apa tu Puan? Ini baru ni ya? Ini baru. Actually baru. Baru-baruan ni, I think last month lah. Saya sendiri pun kena telefon. Okay, so diorang ni berpura-pura menjadi pegawai kerajaan. Ataupun macam nyorang kalau di luar negara diorang ada yang teks ni kan. Tapi kalau yang baru-baruan ni adalah dia menyamar sebagai pegawai macam polis kah apakah yang kita ada pihak berkuasa, ahli keluarga dalam kesusahan, ini yang di luar negaranya ataupun kawan-kawan ataupun seseorang daripada syarikat memerlukan pertolongan ketani. Tapi yang saya tekankan adalah kalau sekiranya ini berlaku, salah satunya macam kalau kena telefon dari pihak berkuasa ketani jangan ikut apa yang nombor diberi dari sana. Ketani tutup dulu, ketani cakap, ketani telefon balik menggunakan talian yang memang ada, memang orang sahih lah, nombor yang rasmi, berdaftar sendiri. Macam benarkah Indah ketani kena telefon dari pihak berkuasa ataupun pegawai kerajaan tersebut. Macam mungkin kita ada cukai tanah belum kita lunaskan, ataupun bil air kita ni kalau Indah kami akan membawa bis kita mensu kita masuk
mahkamah ni. Sekarang lagi mahal kita membayar apa. Dia So ketani macam in that moment kalau ketani takut tu pikiran ketani pun celaru. Panik berhabis, cemas. Jadi ketani pun macam babah macam mana apa yang nak takut nombor telefonnya. Telefon yang ani nya. Okey kami tu. Tapi ketani dah dapat mencek identifikasi orang ani. Jadi salah satunya minta namanya. Sudah tu begitu okey sekarang aku telefon ikut nombor rasmi yang ada pada ini pegawai kerajaan ni ataupun pihak berkuasa. So dari sana ketani dapat mengelakkan benda ani berhabis. Okay. And then jangan sesekali kalau ani berlaku walaupun ketani cemas apa bagi nama ketani yang penuh IC ketani ataupun nombor kad kredit ketani ataupun apa saja melalui telefon ataupun email. Mesti ketani nyorang sahihkan dulu orang ani memang dari sana and then kalau boleh macam berjumpa bersua muka. Itu baru kita tahu okey ada identifikasi dokumennya apa tu. And then yang ketiga juga apa yang boleh kita buat kalau ia menyamar menyamar sebagai macam datuk nenek ataupun ahli keluarga adik-beradik aku perlukan duit nya boleh kau transferkan arah ni ataupun macam minta information apa tu boleh kita ni bagi kata kunci rahsia. Okay. Macam pasal sekarang ni memang teknologi AI diorang pakai suara. I think pernah ketani dengar kalian yang pemalsuan suara. Betul. So diorang menyamar menggunakan ni ketani pikir macam mana juga macam benar juga sekali boleh ketani tanya kata kunci rahsia apa? Dia jadi orang tahu tu kan. So dari sana ketani tahu sama ada ani adalah ketani punya keluarga keindah. It can be as simple as ayam. Betul. Ataupun apa saja. Atau kata kunci itu hanya ketani se-family tahulah. Kod rahsia macam apa kod rahsia. Untuk mengetahui sama ada benar keindah orang ni. Pasal pemalsuan ia tak menyamar ni diorang menggunakan pemalsuan suara. Betul sekali. Itulah ya. Di kesempatan ini kita ni pun juga turut sama-sama ingin beringat-ingatlah jika ada sekiranya satu video yang diambil mungkin contoh sajalah kita di Rampai Pagi contoh sajalah kita ada juga video yang turut diambil secara pendeknya kita ni dan suaranya ditukar tapi ianya dimuat naik melalui laman Facebook yang memang kita tidak tahu alamatnya dan akaunnya. Jadi itulah sebenarnya perlunya untuk kita ni lebih berhati-hatilah. Sekali yang itu ada pautan juga kan. Dan betul, pautan itu akan membuat macam kadang-kadang ke arah ketani punya komputer macam kutakan tapi nada. Tapi benarnya diorang assess sudah. Ketani kira agree untuk diorang assess. So news-news macam mana ni kalau ketani rasa ia bukan arah tempat laman rasmi ataupun social media yang rasmi, jangan ditakan. Walaupun macam menarik cara diorang menarik ketani nya kalau natonya pulangan ni. Ganjaran kewangan ganjaran yang tinggi. Ataupun tekan sini untuk masuk lucky draw ke apa. Itu yang bahaya. Itulah yang penting adalah untuk kita ni tidak mudah terpengaruh lah. Jadi kita yang tahu bersama ni mengenai dengan penipuan beli belah secara maya. Ini merupakan salah satu lagi penipuan yang dapat kita ni dijadikanlah sebagai pengajaran kita. So penipuan membeli belah secara maya ni ini pun berleluasa di mana ia berlaku kepada social media. So yang ni iklan, ia kena sponsor. Sekali ada cakap klik here ataupun tekan di sini. So masa ketani tekan, ia membawa ketani ke website arah tempat yang lain. Jadi itu macam ketani mesti berwas-was pasal itu kadang-kadang macam usulnya macam ada nula review ke apa. Kalau boleh ketani kan membali orang terdekat. Pernah kau membali arah tempat tani ke? Jangan dulu dibagi pasal kadang-kadang ketani membagi sejak sudah ketani membayar barang itu nada. Sekali ketani cari hilang website itu. Website nada, ia punya pembeli pun nada, tapi ada anunya. Sudah dicari-cari macam nada hilang, hilang trace-nya. Jadi kalau dari sini ketani mesti lihat
tanya adakah orang yang di sini membalian ni kalau benda-benda yang dari luar negara ataupun dalam negara, pernahkah ada orang membalian ni, especially macam berapa ni orang followernya, ada followernya memberitahu something sana apa, kalau ada pun macam DM untuk harga apa tu, kita ni boleh message cara orang ni datangkah barang kita macam tu sebelum kita ni membuat sebarang pembelian. Pasal kalau indah kata ni pun boleh kena tipu. Maksudnya kita ni perlu tanyakan review. Yes. Ya. Review. Adakah orang tu pernah membeli ke Indah, adakah sampai ke Indah, adakah sama ke Indah yang dibeli tu sama ke Indah dan sebagainya ya. Jadi penting untuk kita ni membuat penyelidikan terlebih dahulu ya sekiranya kita ya ingin membeli secara maya ini. Betul sekali. Jadi jika sekiranya ada di antara mereka yang ingin melaporkan ya sekiranya berlaku pada mereka dan mereka mungkin tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan maklumat lebih rinci lagi. Jadi di mana mereka boleh dapat menghubungi ni, Puan? Kalau melapor biasanya kepada pihak berkuasa iaitu bahagian polis, okay. Tapi kalau verification macam tadi kan mensahkan orang ini adalah macam adakah ia kena accredited by BDCB ke Indah atau boleh ke BDCB untuk verify macam sama ada aku boleh dengar ke Indah ia punya konten ni lurus ke Indah ia secara notua and then atau di sana dua ni lah tempat yang kata ni boleh agak Ya, jadi itulah cara-cara yang dapat kita ni elakkan lah ya. Antaranya apa tu tadi ada yang dikongsikan tadi ya, berkenaan dengan cara untuk mengelakkan daripada terkena penipuan secara maya ini. Ya, jadi bagaimana adalah untuk kita ni sahkan terlebih dahulu dan seterusnya berwaspada, lindungi maklumat anda dan juga percayai naluri anda ya. Jadi sekiranya kita ni rasa was-was, benar atau was-was tak kita ni. Apatah lagi sekiranya ianya mempunyai permintaan apa ataupun kita ni offer yang lebih tinggi, tapi itulah sebenarnya sesuatu perkara yang sangat-sangat ni kita perlu kita ni kalau rasa kita ni macam benda ni lain macam lain macam tak sudah tu. Jadi kalau lain macam kalau kita ni kan confirmkan lagi verify kepada pihak berkuasa pihak-pihak yang tertentu sudah tu sudah kita ni ambil tu lindungi maklumat kita ni okay, make sure jangan bagi sebarang maklumat pribadi kita ni tu mesti kita ni simpan lah untuk sendiri sama ya tah yang last satu kita ni mesti percayai naluri kita ni berhabis ada anunya tanda-tandanya. Ya betul sekali. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Puan Afiza Osili kerana berkesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan penipuan secara maya ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Terima kasih Puan. Sama-sama.